Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan buat satu soalan daripada buku modul ilmu bakti. Okay, kita akan buat soalan daripada bab 6 hukum linear matematik tambahan tingkatan 4. Okay. Sekarang kita tengok soalan. Tempoh ayunan T bagi sebuah bundle ringkas dan panjangnya L dihubungkan oleh persamaan T sama dengan 2 pi punca kuasa 2 L bahagi G dengan keadaan G ialah pecutan disebabkan oleh graviti. Jadi jadual diberikan di bawah dengan pemboleh ubah L dan T. Okay. So soalan pertama A, bina satu jadual bagi nilai-nilai T kuasa 2 dan jawapan anda kepada 2 tempat perpuluhan. Okay, soalan kedua, menggunakan skala 2 cm kepada 10 unit pada paksi L dan 2 cm kepada 0.5 unit pada paksi T kuasa 2, plotkan T kuasa 2 melawan L, dan C menggunakan graf di B dari nilai G dan T dari nilai T apabila L sama dengan 200 cm. Okey, jadi soalan pertama kita kena bina satu jadual bagi nilai T kuasa 2. Okey, so kita ada L dengan T diberikan ke dalam soalan. Jadi kita kena buat satu jadual dan kita kena tambah nilai T. Jadi untuk soalan ni kita akan buat dua jadual L dan T kuasa 2. Walaupun soalan cuma minta satu jadual bagi T kuasa 2, kita akan buat L kerana soalan B kita perlu plotkan graf T kuasa 2 melawan L. Jadi yang pertama untuk L 20 cm, okay, kita ada L 20 cm dan 30 cm, ada 50 cm, ada 70 cm dan 80 cm. Ini telah diberikan dalam soalan. Jadi apa yang kita kena kira ialah kita kena cari nilai T kuasa 2. Yang diberikan ialah T. Jadi kita ada 0.898 kita kuasa 2. Okay, jadi kita akan dapat jawapan dia. Yang pertama kita ada 0.81. Yang ni kita akan bagi kepada 2 tempat perpuluhan kerana soalan telah nyatakan jawapan betul kepada 2 tempat perpuluhan. Bagi yang kedua kita ada 1.1 untuk nilai T dan kita kuasa 2, kita akan dapat 1.21. Okay. Dan seterusnya kita akan kira, kita akan dapat nilai-nilai seperti berikutlah. Seterusnya kita akan plot kita punya graf. Okay, so kita ada satu peta graf kat sini. Jadi pertama bila kita nak plot graf, kita kena semak nilai-nilai yang ada dalam jadual yang telah kita buat pada soalan sebelum ni. So kalau kita tengok kat sini, kita tidak ada sebarang nilai negatif. Jadi kita tak perlulah buat paksi di sebelah yang negatif. Jadi yang pertama kita akan buat kita punya paksi. So kita mula daripada hujung sebab kita tidak ada sebarang nilai negatif. Ini adalah paksi X dan kita akan buat paksi Y. Okay, kita buat paksi Y. Okay, seterusnya apa yang kita kena buat ialah kita kena labelkan paksi-paksi yang kita ada berdasarkan nilai-nilai yang telah kita isi di dalam jadual. Okay. Jadi untuk plot ni kita kena ikut kepada arahan soalan. Jadi soalan telah menyatakan berapa skala yang kita perlu guna pada setiap paksi. Jadi untuk paksi L kita ada 2 cm kepada 10 unit. Dan untuk paksi T kuasa 2 kita ada 2 cm kepada 0.5 unit. Jadi ini ialah paksi L dan ini ialah paksi T kuasa 2. Jadi untuk setiap paksi kita ada 10. Kita ada 10, 20, 30 sehingga nilai maksimum yang kita ada. Jadi kita ada dekat sini kita ada sampai 80 nilai yang paling maksimum. Kita akan tulis 80 sebagai nilai maksimum. So 30, 40,
50, 60, 70, tambah satu lagi lah 80. Kita tambah sampai ujung 80. Untuk paksi T kuasa 2, kenaikan ialah 0.5. So kita ada 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5. Kita sebenarnya kita perlu buat sampai 4.0 kerana data yang kita ada cuma paling tinggi ialah 3.24. Jadi 3.5 pun dah mencukupi. Kita tengok berapa kita dapat lah. Tak kisah, lebih tak ada masalah. Jadi ini ialah data daripada soalan A dan kita akan plot pada graf yang telah kita buat paksi L dan T kuasa 2. So plot yang pertama kita ada nilai 20 dan kita ada T kuasa 2 ialah 0.81. Jadi masa kita kira ni pastikan kita kena tahu berapa skala bagi setiap satu kotak yang diperuntukkan. So kita ada 20, sini 0.5. So kita ada 0.6, 0.7 dan 0.8. Jadi ini adalah titik kita yang pertama. Bagi titik kedua, kita ada 30, kita ada 1.21. Jadi kita ada 30, 1.2 dan 1.21 dekat 1.2 lah. Seterusnya kita akan plot titik 50, 70 dan 80. Jadi inilah yang kita akan dapat titik yang menggunakan 20, 30, 50, 70 dan 80. Lepas kita plot titik, kita akan lukis satu garis penyesuaian yang terbaik. Jadi kita akan buat garis penyesuaian terbaik. So kita boleh cuba kat sini. Kalau kita tengok kat sini dia sentuh tapi dia tak seimbang atas dengan bawah. So kita akan turunkan sikit. Jadi ini ialah garis penyesuaian yang terbaik. So kita siap untuk soalan B. Seterusnya kita tengok pula pada soalan yang ketiga, soalan C. Soalan C menggunakan graf, kita kena cari nilai G. Jadi untuk soalan ni kita kena gunakan persamaan yang telah diberi dalam soalan. Jadi kita ada persamaan T sama dengan 2 pi punca kuasa L per dengan T. Jadi kita kena tahu G ni diwakili oleh kecerunan ataupun lintasan. Jadi kita kuasa 2 untuk dapatkan persamaan yang linear. Jadi kita ada T kuasa 2 sama dengan 2 pi ni kita kuasa 2 kan, dan punca kuasa 2 akan hilang, L per dengan G. Kita akan dapat satu persamaan 4 pi kuasa 2 per G darab dengan L. Jadi kita dapati nilai kecerunan ialah nilai 4 pi kuasa 2 per dengan G. Jadi langkah kita ialah kita perlu kira kecerunan berdasarkan graf. Pastikan kita kira berdasarkan graf. Sebab soalan dah bagi arahan, kita perlu guna graf. Untuk kira kecerunan, kita kena rujuk balik kita punya graf. Kita tengok graf dan kita kena pilih dua titik untuk kita dapatkan kecerunan. Pastikan titik yang dipilih adalah ada pada atas garis yang lalu pada garisan. So titik 50 ni kita tak boleh ambil. Untuk memudahkan kita, kita boleh buat satu segi tiga. So kita ambil garis titik yang pertama pada ujung sekali pada titik 80 dan titik yang kedua kita ada titik yang 20 ni dia lalu, so kita garis ni. Jadi ini adalah kecerunan yang kita akan kira. Jadi kalau kita tulis kat sini titik yang pertama kita ada kat sini, titik yang kita ada 80 dengan 3.24 dan kat sini kita ada titik 20 dengan 0.81. Jadi ini dua titik yang kita akan guna untuk mengira nilai kecerunan. Jadi kecerunan
bersamaan dengan, kita ambil paksi Y dulu 3.24 tolak 0.81, kita bahagi dengan 80 tolak 20. Dan ini nilai ni adalah bersamaan dengan 4 pi kuasa 2 per dengan G. Okay. Tujuan kita ialah untuk mencari nilai G. Okay. Kita kira yang ni, kita akan dapat jawapan dia 0.0405 sama dengan 4 pi kuasa 2 per dengan G. Jadi kita jadikan G sebagai subjek, kita akan dapat G sama dengan 4 pi kuasa 2 per dengan 0.0405. Okay. Dan kita akan dapat nilai G 975 cm, kita tulis unit lah. Okay. Ini untuk paksi X dan ini untuk unit paksi Y. Okay. Itu soalan yang pertama. Okay. Soalan yang kedua pula, kita perlu cari nilai T apabila L sama dengan 200. Okay. Jadi bila kita rujuk graf, kita cuma ada nilai sampai 80. Kita tak boleh sampai 200, so kita tak boleh nak buat secara ekstrapolasi. Apa yang kita boleh buat ialah kita dah dapat nilai G daripada graf. Jadi kita akan gantikan nilai G ke dalam persamaan dan kita gantikan L sama dengan 200. Okay. Jadi kita ada persamaan, kalau ini, ambil persamaan ni, okay, kita bawa ke sini. Jadi kita akan ada T sama dengan, sebab tujuan kita ialah untuk cari nilai T. Jadi T sama dengan, okay, kita ada 2 pi punca kuasa, L ialah 200 dan G ialah 975. So ini adalah nilai T. Okay, kita boleh kira menggunakan kalkulator dan kita akan dapat jawapan dia 2.846 dalam unit saat. Itu saja untuk soalan kali ni. Okay, sekarang cikgu akan tunjuk pula macam mana penandaan dalam SPM. Okay, jadi markah yang pertama ialah markah bila kita buat jadual. Okay, bagi soalan A kita ada satu markah kerana yang diberi ialah nilai-nilai T kuasa 2. Jadi pemeriksa dia akan semak bagi setiap nilai. So kita pastikan semua nilai kita dapat markah. Jadi kita akan dapat dekat sini markah nilai yang pertama. Untuk nilai yang pertama kita tak boleh ada sebarang kesilapan. Okay. Walaupun dari segi tempat perpuluhan. Okay. Soalan dah bagi kepada 2 tempat perpuluhan. Jadi kita kena tulis 2 tempat perpuluhan untuk kita dapat markah. Okay. Seterusnya markah pada graf. Okay. So ini adalah graf kita yang lengkap. Jadi yang pertama pemeriksa akan tengok skala yang kita buat. Pastikan skala kita mengikuti skala yang ditetapkan dan kemudian pemeriksa akan tengok kita punya titik, pastikan semua betul. Okey, sekiranya semua betul, kita akan dapat 2 markah pertama. Markah pertama K1 ialah kerja yang kita lakukan untuk menyiapkan paksi-paksi. Sekiranya kita dapat semua betul, kita akan dapat markah yang kedua, K1. Dan sekiranya kita lukis garis penyesuaian yang terbaik, kita akan dapat markah graf yang ketiga, iaitu N1. Okey, itu markah pada graf. Seterusnya, okay, untuk bahagian C, markah yang pertama ialah bila kita kira nilai kecerunan. Okey, kita dapat kecerunan, kita akan dapat K yang pertama, kita gantikan G, kita dapat K yang kedua, dan kita ganti nilai, kita dapat markah nilai. Okey, yang ini kita menggunakan persamaan, kita dapat K1 dan ini kita akan dapat N yang terakhir. Okey, mungkin di sini dia akan bagi satu markah lagi. Okay, ini adalah pengetahuan kita boleh tukar kepada kecerunan. Okey, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi.